Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai memenuhi tugasan subjek DWP 10403, Teknologi dan Inovasi dalam Pendidikan, kumpulan kami telah menggunakan konsep Poka-Yoke Puzzle dalam projek inovasi kami. Terlebih dahulu saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya, Sharifah Anissa binti Syed Mahzud, 061298. Saya Anis Fatihah binti Ahmad Zohir, 061308. Saya Nur Aisyah Mimi binti Muhammad Salim, 061326. Dan ini adalah projek kami, iaitu projek Poka-Yoke Puzzle. Ini adalah alatan yang digunakan untuk menghasilkan Poka-Yoke Puzzle. Kami bertiga telah berkumpul untuk berbincang dan menghasilkan projek inovasi ini. Dan ini adalah Poka-Yoke Puzzle yang telah kami hasilkan. Okey, sekarang kita masuk kepada penyataan masalah inovasi ini. Idea untuk menghasilkan inovasi ini adalah berikutan dengan masalah pengajaran dan pembelajaran di mana pelajar sering melakukan kesilapan dalam menjawab soalan. Pelajar tidak sedar di mana kesilapan atau kesalahan yang mereka lakukan sekiranya tidak dibetulkan oleh guru atau sekiranya guru tidak memberitahu kebenaran sebenar setiap persoalan yang diajukan itu. Oleh itu, konsep Poka-Yoke Puzzle ini adalah untuk menghindarkan atau mengelakkan pelajar daripada melakukan kesilapan dan sentiasa mencuba untuk membetulkan kesilapan yang dilakukan walaupun tanpa bimbingan guru. Ini adalah kerana dalam konsep Poka-Yoke, pelajar tidak dibenarkan melakukan kesilapan sekiranya berlaku kesilapan atau kesalahan yang diberikan oleh pelajar. Pelajar tidak dibenarkan untuk meneruskan permainan sehingga jawapan yang betul diberikan oleh pelajar. Dari mana sebenarnya Poka-Yoke ni? Kaedah Poka-Yoke ni adalah konsep yang berasal dari istilah Jepun, iaitu Poka bermaksud kesalahan yang disebabkan oleh kecuaian, manakala Yoke pula bermaksud menghindari. Antara objektif inovasi Poka-Yoke Puzzle ini ialah yang pertama, memahami cara penggunaan Poka-Yoke Puzzle seberguna dalam mata pelajaran matematik tingkatan 1. Yang kedua, menghindarkan pelajar dari melakukan kesilapan jawapan dalam permainan secara berkesan. Objektif yang ketiga ialah mewujudkan suasana belajar yang lebih menarik kerana Poka-Yoke Puzzle ni mempunyai kelainan dari segi cara menjawab soalan yang unik. Seterusnya, memupuk pelajar berfikir secara kritis dan kreatif bagi menghindarkan jawapan yang salah. Kemudian, meningkatkan minat serta semangat ingin tahu pelajar. Poka-Yoke Puzzle ni juga menjurus ke arah proses pembelajaran abad ke-21 yang berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kreatif dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Objektif yang terakhir ialah meningkatkan kerjasama antara pelajar dalam menyelesaikan sesuatu persoalan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana konsep Poka-Yoke Puzzle ini berfungsi. Pertama sekali, murid dikenaki memilih soalan matematik yang telah disediakan di dalam tabung soalan. Soalannya adalah, Roslinda membeli 14 meter kain untuk menjahit pakaian anak-anaknya. Harga bagi semeter kain ialah RM6.75. Jika Roslinda membayar dengan menggunakan sekeping wang RM100, berapakah baki wangnya? Murid diberikan masa sekurang-kurangnya 2 minit untuk menjawab dan mengira soalan tersebut. Kemudian, murid perlu memilih bentuk yang mengandungi jawapan yang telah dihasilkan tadi. Sekiranya bentuk yang dipilih itu sepadan dengan puzzle, maka jawapannya adalah betul. Sekarang, murid perlu memilih soalan yang kedua. Soalannya adalah, nyatakan hukum operasi aritmetik di bawah. Murid diberikan masa untuk memilih bentuk jawapan. Bentuk jawapan yang dipilih tidak sepadan dengan puzzle, maka jawapannya adalah salah. Seterusnya, murid perlu menghasilkan jawapan lain sehingga mendapat bentuk jawapan yang betul dan sepadan. Kelebihan inovasi. Yang pertama, dapat memberikan pemahaman yang betul kepada pelajar selain dapat mencegah pelajar daripada melakukan kesilapan. Yang kedua, dapat membantu pelajar untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam sesuatu mata pelajaran. Yang mana konsep Poka-Yoke ni sendiri, pelajar kena jawab soalan dulu. Kiranya dia perlu selesaikan dulu soalan sebelum dia boleh memadankan bentuk dalam Poka-Yoke ni.
Okey, yang ketiga, membantu pelajar mengetahui jawapan yang betul dan mengelakkan pelajar daripada melakukan kesilapan ataupun kesalahan ketika memilih jawapan. Yang mana selagi bentuk yang pelajar pilih tu tak dapat dipadankan dengan bot Pokayoke tu, bermaksud jawapan yang pelajar pilih tu adalah salah. So, selagi bentuk tu tak dapat disesuaikan, selagi itulah pelajar tak dapat jawapan yang betul. Okey, yang terakhir adalah boleh digunakan tanpa bimbingan daripada guru semasa permainan. Yang mana guru ni boleh membiarkan pelajar ni bermain tanpa perlu membimbinglah pelajar tu. Sebab apa? Sebab Pokayoke ni adalah permainan yang mudah untuk dimainkan. Rumus yang pertama adalah inovasi ini adalah mesra pengguna, mudah dipahami dan juga fleksibel. Yang mana inovasi ini sesuai digunakan untuk setiap subjek dan juga sesuai untuk digunakan untuk setiap lapisan peringkat lah. Yang kedua, meningkatkan kefahaman dan juga kebolehan dalam menghafal fakta dalam kalangan pelajar. Okay, sebagai contoh, untuk subjek matematik terutamanya, banyak rumus-rumus yang terdapat dalam subjek matematik, ada juga hukum-hukum. So, daripada situ, Pokayoke ni dia sedikit sebanyak membantulah pelajar tu untuk mengingat dan menghafal hukum-hukum ataupun rumus-rumus dalam subjek matematik tu. Yang ketiga, memberi kemudahan kepada guru untuk menggunakannya secara fleksibel dalam semua mata pelajaran. Yang ketiga, mempelbagaikan teknik dan juga pelaksanaan aktiviti tersebut. Yang mana konsep ini sendiri merupakan sebuah kaedah yang unik dan ia tak sama dengan puzzle-puzzle yang terdapat kat luar sana. So, sedikit sebanyak dia dapat meningkatkanlah keterujaan pelajar untuk mencuba permainan ini. Okey, dan yang terakhir adalah menjimatkan kos dalam penyediaan bahan. Untuk penyediaan bahan ni, kami banyak menggunakan barang-barang kita semula seperti kotak terpakai, yang mana kita gunakan kotak terpakai untuk dijadikan sebagai bahan untuk Pokayoke itu sendiri. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.